Seterusnya kita akan menyediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, yang ni panjang sikit. Baik, yang ni pelajar-pelajar kena faham satu persatu. Baik, kita lihat dalam maklumat yang diberi tu, kita kena highlightkan, kita tengok apa yang berkaitan dengan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Yang pertama, kita tengok yuran, berkaitan dengan yuran itu. Okey, nanti kita akan kena kira yuran kena buat akaun yuran dan kira yuran yang sebenar yang akan masuk ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Baik, yang kedua, kita kena lihat juga yang diberi itu ada yang majalah dan surat khabar belum bayar. Belum bayar, jadi kita kena buatkan pelarasan dan carilah majalah dan surat khabar yang sebenar, yang betul punya. Okay. Kemudian kita lihat di bawah itu ada perabot. Jadi perabot ni disusut nilaikan. Jadi yang ni pun kena buat satu pelarasan. Okey, jadi pelajar-pelajar kena ingat tadi kita kena buat akaun yuran, kemudian kita kena uh, buat pelarasan majalah dan surat khabar itu, dan yang ketiga tu kena buat susut nilai. Jadi tiga perkara ini akan masuk akan terlibat dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Baik, seterusnya kita lihat yang pertama tu kita nak buat akaun yuran dulu. Kita lihat tadi, kita dah highlight kan, yuran belum terperoleh, yuran belum terima dan yuran ahli. Ada tiga perkara tu, tiga item yang terlibat untuk kita sediakan akaun yuran. Baik, kita buat akaun yuran Baik, yuran kita masih ingat ialah hasil, kita gunakan formula apa? B, kita guna formula B, P, British Petroleum. Okey. Jadi B itu ialah belum belum terima, P ialah peroleh, belum terperoleh. Okey. Baik, mudah saja kita pergi ke belum terima dulu. Kita lihat belum terima dekat atas itu, dia ada baki awal dan baki akhir. Jadi baki awal 100, baki akhir 200. Kita masukkan nanti Jadi kita masukkan 100 itu di atas sebelah kiri belum terima ialah belah kiri, 100 di atas. Kemudian yang akhir itu di bawah 200 dan kita naikkan HB dia naik atas 200. Jadi mudah saja. Kita gunakan formula BP tu. Baik, seterusnya kita lihat P pula, peroleh pula. Peroleh awal kita lihat di atas tu 300 dan 1500. Okey, kita masukkan dalam akaun itu. Jadi peroleh awal atas sekali belah kanan 300 dan bawah itu 1500 dan kita pindahkan naik ke atas HB 1500. Ya. Jadi kita seterusnya kita lihat di bawah itu yang kita highlight itu yuran ahli. Yuran ahli itu ialah penerima kita terima duit dan kita akan masukkan dalam bank. Jadi kita kreditkan akaun yuran tu bank 13,500 dan nanti kita akan dapatlah yang belah kiri itu pendapatan dan perbelanjaan ataupun yang yuran yang pergi ke pendapatan dan perbelanjaan. Jadi kita jumlahkan yang belah kanan tu 14,000 dan kita ambil baki dia dan kita akan dapatlah pendapatan dan perbelanjaan. Kita tolakkan 100 dan 1,500 itu kita akan dapat 12,400. Yang ni akan pindah ke akaun pendapatan dan perbelanjaan di bawah item yuran. Okey. Baik, seterusnya kita kena kira majalah dan surat khabar. Dalam soalan ini tak diminta buat akaun T, jadi kita terus gunakan pengiraan saja. Mudah saja. Kita highlightkan dulu yang berkaitan dengan majalah surat khabar itu. Di atas kita lihat majalah dan surat khabar belum bayar. Dan kita cari lagi majalah surat khabar bahagian pembayaran itu. Majalah dan surat khabar 1524. Jadi ingat lagi formula untuk belanja. Kalau belum, kita tambah yang akhir, kita akan tolakkan yang awal. Ini guna formula lah. Guna formula. Kalau belum, tambah akhir, tolak awal. Jadi kita cari dalam maklumat yang diberi itu, majalah dan surat khabar belum bayar, kita lihat yang mana akhir, yang mana awal. Jadi kita lihat di situ
72 awal, akhir itu 85. Jadi kita ambil majalah itu 1524, kita tambah akhir. Akhir ialah 85, tolak awal 72 dan kita akan dapat 1537. Jadi inilah nilai yang akan kita hantar ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Baik, seterusnya kita lihat susut nilai perabot pula. Kalau kita lihat di bawah itu, maklumat tambahan, ada perabot disusut nilaikan 10% atas kos. Jadi kita buat perkiraan saja. Okey, kita lihat kadar dia 10% dan kita tengok perabot dekat atas itu terlihat nilai dia ialah 7400. Jadi untuk susut nilai semasa kita hanya darabkan saja aset itu 7400 darab peratus diberi itu 10%, tempoh dia ialah setahun lah, satu. Jadi aset dia tu 7400 darab 10% darab 1, kita akan dapat 740. Jadi 740 ini adalah nilai susut nilai perabot yang kita akan hantar. Kita akan tulis dalam pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Baik, seterusnya kita akan buat akaun pendapatan dan perbelanjaan. Kita lihat tadi, kita dah kira. Yuran kita dah kira. Majalah surat khabar pun kita dah kira. Sudut nilai perabot pun dah kira. Dan sebelum ini kita ada kira juga rugi kedai buku dan juga rugi pertandingan membaca. Jadi semua ini, item-item ini akan kita pindahkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Jadi kita akan buat akaun pendapatan dan perbelanjaan. Baik, sekarang kita lihat pendapatan. Kita lihat atas itu yang maklumat yang kita dapat kira tu, yang dah kita kira. Yuran yuran tengok atas ialah 12,400. Okey. Kemudian pendapatan lain ialah yuran kios. Kita ambil daripada soalan saja, diberi itu 1,300. Kemudian dah tak ada, kita jumlahkan dapat 13,700. Baik, sekarang kita pergi ke perbelanjaan pula. Kita lihat di atas tu ada majalah dan surat khabar. Majalah surat khabar kita masukkan saja. Okey, 1537. Kemudian susut nilai perabot tu kita masukkan 740. Kemudian kita ambil lagi rugi kedai buku tu 1303. Kemudian rugi pertandingan membaca 3481. Okey. Lagi kita tengok dalam soalan ada lagi elektrik dan air, itu kita tak perlu buat pengiraan, kita ambil saja daripada soalan itu 2220. Jadi dah tak ada dah. Kita jumlahkan perbelanjaan dapat 9281. Jadi pendapatan kita tolak perbelanjaan, kita akan dapat lebihan lah, sebab kita tengok pendapatan 13,700, kita punya perbelanjaan 9281. So kita akan dapat lebihan. Lebihan dia 4419. Dan lebihan inilah kita akan hantar ke PKK, penyata kedudukan kewangan nanti. Baik, sekarang kita akan menyediakan penyata kedudukan kewangan. Pelajar perlu ingat, bila menyediakan penyata kedudukan kewangan ni, kita kena ambil yang baki akhir. Baki akhir tu kita lihat dalam maklumat yang diberi itu ada 1 Oktober dan 30 September. Jadi kita ambil yang akhir tu 30 September 2016. Okey. Baik, kemudian kita lihat yang ada tanda soal tu, question mark. Kita telah cari tadi baki di bank. Kita telah kira dan kita dapat 20132. Baki inilah kita akan bawa ke PKK nanti. Seterusnya kita lihat maklumat-maklumat yang berkaitan. Okey, kita lihat maklumat tambahan bawah itu. Dia ada tulis derma untuk tujuan pembelian komputer perlu dianggap sebagai modal. Yang derma pembelian tu kita tengok bahagian penerimaan itu ada 8,000 dan maklumat tambahan dia beritahu dianggap sebagai modal. Jadi bila perkataan modal, kita jumpa perkataan modal itu bermaksud dia akan pergi ke PKK. Dia akan pergi ke PKK. Baik, seterusnya kita lihat bagaimana kita nak menyediakan penyata kedudukan kewangan. Baik,
kita isi dulu aset bukan semasa. Aset bukan semasa kita gunakan format dia kos, susunan nilai terkumpul dan nilai buku. Kemudian kita akan dapat nilai dia lah. Baik, kita pergi satu persatu. Rumah kelab 65,000. Kemudian perabot kita lihat kos 7400, ada susunan nilai terkumpul. Ini 2 tahun kalau kita lihat itu 2 tahun. 740 campur 740 jadi 1480. Kemudian kita campur kedua dia dapat 70920. Baik, seterusnya kita lihat aset semasa, kita masukkan inventory kedai buku, bank, yuran belum terima. Okey. Dan kita akan dapatkan 21172. Kemudian kita akan tolakkan dengan liability semasa. Liability semasa, akaun belum bayar. Kemudian yuran belum terperoleh, majalah dan surat khabar. Dan kita akan dapat 3635. Jadi kita ambil aset semasa 21172 itu tolak dengan 3635 liability semasa, kita akan dapat modal kerja 17537. Okey. Di modal kerja ni kita akan tambah dengan jumlah aset bukan semasa dan kita akan dapat nilai besar dia 88457. Seterusnya kita akan pergi buat dana terkumpul pula. Dana terkumpul awal 76038 kita telah kira dan kemudian kita tambah lebihan itu, lebihan daripada akaun pendapatan dan perbelanjaan. Kita ada lebihan 4419. Kemudian ingat tadi dia dalam soalan itu ada derma. Derma tu kita masuk di sinilah. Dana pembelian komputer tu, okey, 8000. Dan kita jumlahkan, kita dapat dana terkumpul akhir 88457. Jadi beginilah cara menyediakan penyata kedudukan kewangan.